Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadihi wa qada bi qurratihi wa istanna bi sunnatihi wa amila bi ta'alimihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam kita sama-sama memulakan pertemuan dengan membaca umul kitab dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kepada kami benar sesuai kebenaran dan berikanlah kekuatan pada kami agar kami melaksanakannya sesuai kehendak-Mu, serta berikanlah kepada kami batil sesuai satu kebatilan dan berikanlah dorongan kepada kami agar kami dapat menjauhi serta mencegahnya dari keseluruhan hidup kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia kerana kita sama-sama telah Allah pertemukan selepas daripada Ramadan dalam siri-siri kuliah dalam majlis ilmu yang mana kita yakin dan percaya ini adalah merupakan kesinambungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita sentiasa berada dalam kebaikan. Dan sebagaimana kita maklum, Allah nak kita baik, bukan Allah bagi kebendaan material, tetapi sebagaimana yang Nabi sabdakan, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang tidak terhingga pada dirinya, maka Allah akan berikan kepadanya suatu usaha ataupun suatu daya yang mana dia akan mandaya usahanya itu membawa dia kepada memahami tentang ilmu agama. Jadi alhamdulillah setiap kali kita mampu untuk memahami atau untuk menghayati akan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita nak bentuk sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tugasan kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan tugas khalifah sebagaimana yang selalu kita dengar yang disebut oleh para alim ulama, iaitu hirasatul dunia, hirasatul din wa siyasatul dunia, yang bermaksud memelihara agama dan mentadbir agama dengan mentadbir dunia dengan agama. Maksudnya yang pertama yang perlu kita jaga apapun agama, apapun Islam. Kalau berlaku pertemuan antara kehendak Islam dengan kehendak diri kita, maka nak kita mesti dahulukan Islam itu sendiri. Itu maksud kita memelihara agama. Ataupun dalam arti kata yang lain, dia yang diterkorban tak apa, jangan agama yang dikorbankan. Dan itu juga kita disuruh mentadbir dunia dengan agama. Maksud dunia ni kehidupan. Bukan setakat kehidupan kita. Kalau kita dah menjadi seorang yang mempunyai jawatan ketua, maka mentadbir orang di bawah kita juga dengan agama. Kalau kita berkahwin, kan ada anak, maka kita disuruh mentadbir isteri mentadbir anak-anak tu dengan apa? Dengan agama. Itu maksud dia. Jadi maknanya apa sahaja kehidupan kita mesti ia ini diletakkan atas dasar agama. Jangan sekali-kali kita mentadbir amanah Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi dengan apa? Perkara-perkara selain daripada agama. Inilah perkara yang melanda masyarakat hari ini. Yang akhirnya seolah-olah kita tengok agama tu hanya sekadar orang kata apa, melepaskan batuk di tangga, kan macam-macam lagi lah. Jangan tak ada, itu saja.
Sampai filem-filem yang dibuat hari ni pun banyak dah lah ni. Lebih kata soalan macam mempersenda agama. Kan? Ya, sajalah di pondok tayang apa tengok cerita apa hantu bonceng ke apa. Kan? Ya, kebetulan saya balik rumah tengok ya, adik saya di pasar. Saya tak minta saya nak tengok saya. Agak sajalah tengok kan. Bila tengok Allah, itulah diselit banyak unsur-unsur yang apa? Yang seolah macam apa nama? Mempersendakan agama. Kan? Ya. Bina-bina rempit je peringat jangan lupa solat tu. Ayat peringat tu dengan pakaian. Mana kita dapat seolah macam ya cerita solat ni ya seolah-olah ya seolah macam dia tak ada memberi kesan. Mana solat ini jangan tak buat itu je. Buat sembahyang. Tapi lepas sembahyang tu ada balik asal. Dia pakai londe habis semua. Kan? Sedangkan solat yang kita kerjakan ini bukan setakat kita nak fizikal solat. Yang penting itu ialah ruh solat. Ya, Nabi pun memperingatkan kita, malam tanhau salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yastadullahu illa bu'da. Ya, yang bermaksud barang siapa yang solatnya itu gagal mendidik dia, gagal menyebabkan dia jadi tercegah, ya, ataupun terpelihara daripada dosa, fahsya' dan juga munkar. Maka keadaannya dengan Allah bukan makin dekat tapi makin bu'da. Dia makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mana digambarkan walaupun depa ni kan kaki disko kaki apa tapi sembahyang tak tinggal. Kan? Ya, soalan begitu. Ya, apalagi puasa pun tak tinggal, puasa jangan tak puasa. Tapi maksiat. Ini kata fahaman apa? Air dan minyak tak bercampur. Nampak? Maksudnya apa? Depa buat maksiat tak menjejaskan akan apa? Akan ibadat yang mereka lakukan. Sedangkan air yang bercampur dengan minyak ni dua-dua tak boleh guna. Kan? Air pun tak guna, minyak pun tak boleh guna. Kan? Ya, boleh guna air campur minyak. Bagi depa minum tengok. Ya, boleh guna untuk goreng minyak yang campur air ni. Kan? Ya, jenuh lah. Ya, jadi itu di antara perkara-perkara yang kita kena apa? Kena hati-hati. Baik. Jadi pada malam ni ya, sebagai orang kata apa kita nak memperingatkan sedikit lah ya, berkaitan dengan muhasabah kita. Ya, dengan apa nama? Dengan takwa ya yang telah ya Allah Subhanahu wa taala tawarkan kita sepanjang Ramadan. Dan adakah itu yang kita telah memiliki sekarang? Ya, kita kena ingat bila kita merasakan kita mendapat sesuatu, ya, dia mesti ada tanda, mesti ada alamat. Ya, jadi apa yang saya nak sebut nanti sebagai mukadimah, iaitu kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan yang menyatakan di sini ada 5 tanda yang merupakan alamat kepada orang yang bertakwa. Mana kalau kita ada alamat ni, insya-Allah tegak, yakinlah. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan sebagaimana yang kita makruf dan kita kenal, dia salah seorang daripada apa? Sahabat Nabi yang antara awal masuk Islam. Ya, bukan setakat tu mubasysyirin bil jannah, dijanjikan oleh Nabi masuk syurga. Lagi siapa lagi? Menantu kepada Nabi. Kan? Dan juga salah seorang daripada khalifah. Ya, apa nama? Khulafa ar-rasyidin. Baik. Jadi itu di antara ya, di antara beberapa kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan. Ya, yang mana kita dapat melihat ya, kan betapa hebat dia sampaikan dia dengan Quran ni, masya-Allah, sampai mati dia pun di atas Quran. Ya, nak mati tu orang dia tahu orang nak bunuh dia. Ya, dia ambil Quran dia baca. Relax soal macam tak ada apa. Ya, sampai dikatakan tengah baca Quran orang bunuh dia. Dia dibunuh oleh siapa? Abdullah bin Sabah kan. Ya, itulah orang upahan. Dan dikatakan Abdullah bin Sabah ni antara ya, ada kata dia Yahudi. Ya, ada kata jadi orang yang berfahaman Syiah. Kan macam-macam pendapat. Ya, baik. Jadi kita tengok ini di antara kelebihan Sayyidina Uthman. Kita kenal ya, kita kenal sahabat Nabi. Ya, sebab kadang-kadang kita disebut tentang Nabi, mungkin kita rasa seolah-olah macam terdapat satu orang panggil apa, jarak yang jauh. Kan macam orang katalah Allah Nabi tak apalah, dia tu adalah Nabi kan. Kita ni manusia biasa. Jadi seolah kita rasa macam nak terus ikut Nabi saat dia beratil, kita rasa macam bukanlah, macam mana rasa susah, macam satu benda yang jauh. Sebab Nabi mungkin kita duk faham Nabi ni Allah jaga dia kan, Allah maksumkan dia kan. Yang kita ni tak ada maksum kan, bila-bila bagus tak apa. Kalau begitu, kalau kita tak ikut Nabi secara ikut sahabat.
Kalau ada contoh daripada sahabat Nabi, kita nak bagi alasan apa ni? Kan? Ya, sebab sahabat Nabi tidak masuk sama macam kita. Kan? Tidak apa alasan. Ya, dia manusia ni, dia kalau buat alasan semua tu. Kan? Ya, dia kata alasan. Ya, kan? Kalau orang nak ikut, dia akan ikut. Ya, kalau orang tak nak ikut ni, buatlah apa-apa. Ya, macam sekarang lah masjid kan. Dulu dia kata masjid panas, tak ada ekor, buat ekor pun tak main juga. Kan? Tak tahulah pasal apa. Tunggu apa orang nak main. Kan? Baru rajin jemaah di masjid. Wallahu a'lam. Ya, kan? Dia sebenarnya apa pun masalah apa? Sikap. Ya, masalah sikap. Ya, macam saya dengar apa dalam radio IKIM tadi kan, cerita tentang apa? Tentang menderma. Dia kata yang dikatakan menderma ni bukan pasal ada tak ada, tapi sikap tu. Kan? Sikap yang nak bagi ke tak bagi, itu cerita dia. Ya, kalau orang yang memang dia yakin dan percaya di sebalik pemberiannya itu, kan, dia akan dapat sesuatu kebaikan, dia akan bagi. Walaupun sedikit. Nampak? Tapi kalau jenis yang dia memang dia tak nak bagi, walaupun harta banyak, memang dia tak akan bagi. Ya, ini benda yang kita kena faham. Itu sebab kita disuruh latih, kan, diri kita latih anak-anak kita supaya rajin, ya, berinfak fisabilillah. Ya, bukan tunggu ada, dah tak payah. Ya, kalau kita tak ada, apa yang boleh kita infakkan? Kan, apa yang kita boleh dermakan? Hatta sampaikan apa? Kalau kita tak ada apa kan? Ya, senyum kita pun boleh menjadi satu infak. Kan Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu yang menggembirakan saudara kamu itu. Kan, sekarang orang tengok kita rasa tenang, lapang. Itu pun boleh dianggap sebagai satu sumbangan kita kepada apa? Kepada sahabat-sahabat. Aku contoh. Ya, kan, macam mana itu yang kita mampu kan? Boleh senyum je. Kan, bukan sengih, senyum. Ada sengih lain. Kan? Baik. Jadi itu di antara perkara yang kita ambil peringatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita lah. Ya. Jadi itu di antara beberapa yang berkaitan dengan sunnah. Jadi kita dah tengok apa dia. Dia kata di sini ada 5 alamat. Ya, kalau siapa yang ada, insya-Allah mudah-mudahan dia daripada kalangan orang yang bertakwa. Yang pertama dikata di sini, ya, alla yujalisa illa ma yasruhu ma'ah. Ya, wa ya'riful farja wal lisan. Yang bermaksud seseorang yang memiliki ciri takwa itu, dia tidak akan duduk, dia tak akan mendampingi atau mendekati seseorang melainkan sesiapa yang baginya, ya, bagi dia tu boleh memperbaiki akan agamanya. Maksudnya apa? Dia memilih. Ya, orang yang takwa ni dia memilih kawan. Ya, dia akan memilih siapa yang dia nak dudukkan. Maknanya orang yang didekat itu seseorang yang dia rasa boleh, ya, dia mendapat kebaikan di sudut agama. Kan? Macam kita lah duduk kan. Ya, nak duduk mendampingi, nak sembang, agak-agak kita dapat hebat. Kan, di sudut agama. Ya, di sudut Islam, pengetahuan Islam ke apa-apa. Sebab kadang-kadang walaupun nampak macam bersembang kan, bersembang biasa, tapi banyak input yang kita dapat. Ya, bila sebut tentang Islam di luar sekarang syumur. Sekarang ni orang ada sibuk pasal apa masuk ISA. Contohlah. Kan, jadi kita duduk tumpas kaki tu berkaitan dengan isu tu. Ada kita dapat kebaikan. Contoh. Kalau ia berkaitan dengan kehidupan kita, sudah tentu dah dia ada kebaikan. Nampak? Ya, mana kita berbincang macam mana. Kan, tambah pula undang-undang yang dikatakan, ya, ada 2 akta yang akan diujuk katanya mirip macam ISA bersama. Enggak. Ya, jadi dia kata ni semua gimmick lah kan untuk pilihan raya. Itulah cerita dia. Ya. Bahkan adik saya sembang tadi dengan seorang pegawai Kemta sendiri. Dia kata mohon belakang tu. Kan? Takkan dia pun nak tutup Kemta macam tu saja. Habis tu kami dia pun hantar mana? Kan? Kemta tu nak buat apa? Mohon je. Dia akan buat cuma tukar nama je. Kosmetik gitu. Ya. Kan? Allah itu kata sendiri pegawai yang ada di situ. Kebetulan tadi di kopi mengaji, ya, dengan pak mentua saya di apa nama, dekat tempat saya lah, ya, di Jebor dalam Kolus Petang tu, mereka saya beritahu. Itu contoh lah. Jadi maknanya adakah kita sembang cerita macam tu seolah-olah macam kita rasa tak ada apa. Kita kena ingat apa saja yang berkaitan kehidupan, yang berkaitan dengan agama. Ingat kehidupan kita tu sebenarnya tidak boleh jauh daripada agama. Ya, ini kita kena faham. Ya, bahkan kehidupan kita tu sendiri, ya, mesti menggambarkan sebagai apa? Agama. Ya, orang tengok kita, orang nampak Islam. Itu yang betulnya. Tambah orang tengok kita tak nampak apa. Kan? Tengok belah depan dia nampak Islam. Tengok belakang dah tak nampak dah. Kan? Tengok kiri kanan pun dah hilang dah, tak ada dah agama. Ini bukan dia.
Ya, kalau kita mesti depan, belakang, atas, bawah, pusing ke mana, apa pun yang daripada apa hanyalah apa? Islam. Ini adalah perkara yang penting. Baik. Yang mana dah begitu juga dia berjaya dengan dia berkawal tadi, dia berjaya mengawal akan dua anggota yang Nabi kata, dua anggota ni siapa yang boleh jaga betul-betul, maka aku jamin baginya syurga. Kan ada dua kan. Yang pertama, ma bainal lihyai, di antara dua ni. Kan yang apa nama? Misai dan janggut mulut. Yang kedua, ma baina fakhzai, iaitu di antara dua paha kemaluan. Kan? Maknanya kita bercampur dengan apa? Dengan mereka ni terjaga dua benda. Mulut kita terjaga, tak bercakap benda-benda yang merapu. Kemaluan kita terjaga sampai kita tidak terdorong sedikit pun untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Kadang jangan ambil ada kawan-kawan saja, kan? Dia bangkitkan kita rasa tak ada. Kan? Macam-macam. Kena pula bini baru meninggal pula. Allah. Dia buat main. Dia perangat kawan tu. Ini semua ada kadang-kadang berlaku. Tapi kita sama-sama jemaah insya-Allah tak ada lah kan. Tapi nak cerita mana benda ni ada berlaku. Sampai ke terdorong di seorang tu bermaksiat. Kenapa? Kerana tadi dia bercampur dengan golongan-golongan yang apa? Yang tak sepatutnya. Asyik baik. Tadi sebab bercampur. Jadi maknanya yang pertama ni kita jelas. Tanda seseorang tu memiliki takwa, maknanya dia akan memilih siapa yang dia nak duduk bersama dengan dia. Dan dia akan pastikan orang yang dipilih itu orang yang dia yakin bila duduk agama ni terjaga. Bukan setakat agama terjaga, semua akhlak terjaga. Sampaikan apa mulut dia dapat apa dijaga. Kemaluan dia pun terjaga daripada maksiat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa idza as'alu syai'un 'azimun min ad-dunya yarahu bala. Yarahu wabala. Yang bermaksud orang yang bertakwa ini apabila mendapat sesuatu yang hebat daripada dunia. Tak macam mana cabutan betul menang 1 juta. Katalah kan? Menang kereta. Ataupun apa saja. Maknanya dia dapat syai'un 'azim, benda yang hebat. Kan? Benda yang orang kata apa, yang orang impikan. Sesuatu yang memang kalau dapat tu kan orang semua kata berontok belaka. Tapi orang bertakwa dapat saja benda dunia, dia kata apa? Yarahu wabala, dia menganggap itu ujian daripada Allah. Dia sikit pun tak menganggap sebagai satu kesenangan. Kan? Kita tengok kan? Kita dapat apa saja dia, niaga, untung ke bonus ke apa, kita anggap apa tu apa. Kalau kita anggap Allah bila itulah kan segala-galanya, maknanya kita belum mencapai takwa. Yang kata orang capai takwa, dunia ni besar mana pun ujian Allah. Allah nak tengok macam mana kita manage, macam mana kita uruskan dunia. Sebab selalunya banyak orang bila dapat dunia jenis macam tu, dia habis. Kan banyak mereka tu dah jadi tergelincir lah. Kan mengaji pun dah makin kurang. Dua dah tu. Kan lagi apa lagi? Sebab jemaah tu dah makin lah. Kan makin kurang. Dapat. Nak jumpa kawan-kawan aku rasa macam malas. Takut nanti kawan minta derma pula. Kan? Sampai kan apa? Orang main rumah tu dah rasa takut. Kan? Takut nak beritahu kata dia ada. Sebab tu tak nak muka lain tu, tak derma. Kan? Tak mau pilihan raya dah makin dekat ni. Kan? Kita pun dah dengar dah ni. Tuan-tuan jangan buat main. Benda berkaitan dengan dunia ni tak kira ulama ke, kan? Ulak dalam semua ke, kan? Siapa saja bila ia diuji dengan benda dunia tu kan, yang kawan jadi lawan, adik-beradik jadi musuh dan sebagainya. Ini benda yang kita kena hati-hati. Sebab dunia hanya di tangan, bukan di hati. Banyak orang dunia ni dia dah sampai ke hati habis. 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 Ada kata macam Sa'labah lah, cerita yang masyhur kan. Dia kata itu. Mula-mula dia janji akan apa? Akan menyumbang kepada Islam dan sebagainya. Akhir-akhir habis. Kan? Dia sendiri menjauhkan diri daripada apa? Daripada manusia yang lain. Kerana kadang pada anggapannya kalau aku campur orang akan letak. Baik. Jadi itu yang kedua. Yang kedua. Kalau kita ada begitu alhamdulillah. Yang ketiga, wa idza asaba syai'un qalilun min ad-din irtana dzalik. Apabila dia mendapat sedikit je daripada urusan agama, maka dia merasakan itu satu keuntungan. Maknanya apa? Alhamdulillah dapat sembahyang sunat 2 rakaat hari ini, Allah seronok. Kan? Dapat bersedekah RM1 pun dia rasa seronok. Pasti dia senang kan nak buat kerja agama. Kalau senang semua orang boleh buat. Masalahnya benda ni bukan mudah. Kita duduk dalam kelompok ni mungkin tak ada masalah sebab kita mempunyai kefahaman yang sama. Okey. Tapi kalau kita duduk dalam kelompok orang yang tak mengaji, kita boleh tengok.
Ya, kita boleh nampak satu suasana yang sangat berbeza. Kan? Jadi masyarakat yang orang kata apa? Yang tak ada kefahaman tentang agama ni, Allahu Akbar. Ya, nak minta sumbangan berkira. Kan? Ya, cukup berkira. Ni duk kutip banyak-banyak ni. Kan? Dia marah pula. Kan? Dia tanya, dia persoalkan pula. Kan? Ni kutip banyak-banyak ni, dia kata untuk apa? Kan? Untuk apa? Ya. Dia kata untuk penceramah. Mungkin dia panggil penceramah untuk mengaji banyak sangat. Pasal apa? Ya, marah. Kan? Ya. Ini yang kata golongan yang kelima ni, ingat kan? Ada golongan kelima. Ya. Dia alim pun bukan, mengaji pun tak mau, nak dengar jauh sekali. Lepas itu pula benci pula dia dengan apa? Dengan orang yang apa? Yang mengaji habis. Maka Nabi kata orang macam tu lingkup dia. Ya, nampak? Kita kalau tak imam mengaji, kalau orang tak sumbangan pun jadi. Ya, contoh orang dapat ceramah di mana-mana. Kita nak pergi, kita tak mampu, tapi paling kurang kita suka. Kan, tak apa ni. Saya pun takat bagi sumbangan. Nak datang minta maaf lah kan, saya ada hal. Ya, saya ada urusan dan sebagainya. Jadilah, Nabi kata. Dapat jadi golongan macam tutukian golongan keempat. Kan, maknanya dia tak berkesempatan ya untuk kebaikan, tapi dia tak pernah benci orang yang nak buat baik. Maka dia seronok pula ya dengan apa? Kebaikan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Baik. Jadi makna yang ketiga ini, seseorang yang dia dapat buat sikit je daripada urusan agama, masya-Allah. Dia rasa satu keberuntungan. Hari ini cuba kita renungkan apa dia benda agama yang kita buat. Yang kita rasa gembira dengan perkara tersebut. Maka kalau begitu keadaan kita ada tanda takut. Ya. Sehingga orang kadang-kadang dia tak rasa apa, dia dapat sembahyang tahajud ke dia tak rasa apa. Dia tak rasa sebagai satu benda yang menguntungkan dia, kan? Ya. Dia rasa macam diselekeh lah, tak apa dah, jangan. Kita ingat benda agama walaupun sikit kita dapat buat, alhamdulillah, syukur. Kenapa? Kerana tak semua orang boleh buat. Sudah. Dapat bersenam, alhamdulillah, syukur. Ingat semua orang boleh bersenam? Tak semua. Ya, hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nampak? Ya, baik. Dan kita kena faham benda sedikit ni, ini bukan benda wajib. Sebab benda wajib kita mesti buat. Hanya lebih kepada perkara sunnah. Kan, benda wajib memang tak ada pilihan. Kan? Ini benda sunnah. Bila keadaan orang ni semua tak mau buat, kita boleh buat, alhamdulillah. Orang yang tak baca Quran, hari ni kita dah baca Quran, masya-Allah. Kan, keberuntungan yang luar biasa. Baik, yang keempat, tanda orang bertakwa kata Sayyidina Osman, dia tidak akan memenuhkan perutnya daripada yang halal. Dia tak akan penuh. Dia ambil halal tapi dia tak akan penuhkan sangat. Maknanya apa? Dia akan maknanya cari sebanyak-banyaknya. Yang dikatakan harta dunia walaupun halal. Pasal apa? Khaufan min ayyukhalitahu haram. Kerana bimbang takut yang halal itu ada juga bercampur dengan yang haram. Sebab kita kena ingatlah, yang halal dalam kehidupan kita ni tak selama-lamanya halal. Ya, bila silap cara penggunaannya ataupun tak betul ya masa dia boleh berubah. Yang halal tu menjadi apa? Haram. So contohlah kita berniaga. Ya, kita berniaga. Tapi kalau berniaga itu macam rezeki halal, tiba-tiba sampai semayang kita pun jadi tak betul halal. Tak cuma. Kan? Ya, kita berniaga tapi semayang tak ke mana. Kan? Tinggal cupu-cupu dia baru semayang. Maka rezeki kita tu macam kan? Ya. Ini saya masukkan tadi memanglah meniaga kita tak mencuri, kita buat benda apa, ada. Tapi kerana tadi kan dia ada mana kesilapan teknikal yang tak dipelihara, yang tak dijaga, maka itulah yang boleh mengubah satu benda yang halal itu boleh ubah jadi apa? Mungkin jadi haram atau syubhat. Ya, kerana tak kena waktu dan sebagainya. Ya, waliyahsubillah. Jadi maknanya orang yang bertakwa dia cukup berhati-hati. Bahkan dia tak akan masuk memenuhkan pokok, dia cari sebanyak-banyaknya. Ya, dia cari sekadarnya, secukupnya. Kenapa? Bimbang takut yang halal itu akan ada unsur-unsur yang haram. Ya, kalau nak cari rezeki yang halal, mengaji pun tak. Tak boleh datang. Kan dikorbankan, jemaah pun tak mana. Ini yang banyak lah. Baik, dan yang kelima, ya, ini pengucap. Ya, dan inilah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa dia? Wa yarnasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Orang bertakwa sentiasa merasakan semua orang lain telah berjaya untuk ke syurga. Dia tengok orang ni sikit pun dia tak ada sangka buruk. Semua dia pandang dengan pandangan kemuliaan.
Ya, bahkan dia memandang dirinya itulah yang telah apa? Binasa. Aku ni lagi seorang lagi yang belum layak masuk syurga, orang semua dah layak masuk syurga. Nampak? Ya, kita masalah terbalikkan, kita seorang dia rasa kita masuk syurga. Kan? Orang lain semua neraka lah kan? Ya, dia jadi sombong, tak terhalang dah. Sayyidina Umar walaupun dijanjikan syurga, janjikan malikan dalam syurga, tapi dia tetap merendah diri, tetap dia menganggap orang ni semua lebih mulia daripada aku. Aku je seorang yang apa? Belum lagi mencapai kemuliaan, jadi aku kena usaha. Ya, aku kena apa? Cuba lagi, kena ibadat banyak-banyak lagi dan sebagainya. Jadi inilah di antara keadaan yang saya kata tadi kemuncak. Ya, kalau kita mencapai ni insya-Allah. Ya, yang dikatakan takwa yang Allah tawarkan. Ya, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah waktu yang kita dipermudahkan takwa ni sepanjang masa. Kita jangan lupa. Karena Nabi tersebut ittaqillah, itu makunta kan? Bertakwa Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya tak mengira masa, tak mengira tempat. Ya, takwa tu kena ada. Cuma bulan Ramadan Allah permudahkan. Ya, jadi habis Ramadan kita kena tengoklah bulan yang Allah permudahkan tu dapat kita dapat. Ya, macam mana dapat? Tengok ciri-ciri, kalau ada alhamdulillah. Sujud syukur kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana apa yang Allah tawarkan itu kita telah peroleh. Cuma ingat, benda yang ditawarkan Allah ni bukan benda yang kekal. Dia adalah bersifat anugerah. Saya sebut penghujung Ramadan dulu. Bila anugerah, kena jaga ini. Ya, jangan kita rosakkannya, jangan kita hilangkannya. Ya, jangan kita biarkan ianya apa? Ya, berlalu begitu saja. Ya, sebab saya bimbang, saya takutlah ni. Kalau orang tanya kepada kita, agak-agak rahmat Allah tu ada lagi tak dengan kita? Kan? Ya, kalau kita renung balik. Adakah kita masih lagi mengekalkan kan asbabur rahmat? Ini saya sebut pada penghujung Ramadan. Kekalkan, carilah. Ya, antaranya 3 amalan yang saya sebut tu, jangan lupa. Kan, puasa 3 hari setiap bulan, duha 2 rakaat dan juga witir sebelum tidur. Cuba kita konsisten berterusan, insya-Allah itu akan menjadi punca rahmat Allah tu berterusan sampai ke akhir hari. Ya, baik. Itu di antara sebuah sedikit mukadimah ya pada malam ini, insya-Allah. Ya, saya akan membaca kitab. Kita akan sambung dengan tafsir surah At-Takwir ya. Surat apa nama 32. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan saya telah membaca ya, dia punya sedikit apa nama tafsir secara umum yang berkaitan dengan surah At-Takwir. Jadi pada malam ini kita akan masuk ya, mana penghuraian secara detail ya tentang apa ayat-ayat ya, daripada ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-14. Baik. Jadi kita sambung ya. Ayat itu dikata di sini antara ayat yang pertama ya, isi kandungan ayat pertama takwirus syamsi. Itu idza syamsu tuwirat. Ya. Yang bermaksud di sini dikata atau melipat matahari. Ya. Apa yang dimaksudkan apabila matahari itu dilipat. Ya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat ayat 1. Mentakwir matahari adalah terlipat matahari dan jatuhnya dari tempatnya sekarang. Jadi mana matahari itu dah berubah. Daripada dia punya apa? Dia punya apa kita panggil orbit dia. Ya, daripada tempat kedudukannya. Kita kena ingat dah, setiap planet yang ada ni memang cantik dah, betul dah. Atau dikatakan matahari ini kalau dia jauh sikit daripada tempat yang ada sekarang, ya, maka kita boleh habis mati ke apa? Sejuk ke apa? Beku. Kan? Kalau depan sikit habis. Jadi barbecue lah kalau kita. Kan? Terbakar habis kita. Mana kedudukan matahari hari ni? Yang orang kaji berapa ratus juta kan saya tengok. 120 juta kan? 50. Ha? Oh, itu dia kan? Itu kajian manusia lah. Tapi sejauh mana kebenaran pun tak tahu pasal apa. Ada orang sampai. Kan? Nak dekat pun tak boleh kata matahari ni. Itu andaian lah kan? Secara tepat wallah. Kan? Kita tak tahu sebenarnya. Mana ada orang sampai dengan matahari kan? Itu andaian. Kan? Mana apa yang boleh diperbuat andaian. Tak salah lah benda tu. Kan? Jadi makna kita bayangkan. Ya, matahari kan kedudukan yang orang kira 150 juta apa tadi kan, sudah merupakan satu tempat yang memang tepat. Kita jangan kata matahari tak susah patut duduk naik ke sana ni. Kan? Kita berarti hebat pada Allah kan. Memang cantik. Ya, cuba kita kena faham. Sepatutnya sebagaimana kita boleh menerima fenomena yang ada pada matahari kan, ataupun hukum ketentuan Allah pada matahari, naik daripada timur turun barat. Kan? Ya, yang sama juga esok pula naik balik timur turun balik barat. Ya, yang mana tak ada siapa pun boleh pertikai. Ada siapa boleh pertikai? Patut naik pada utara lah pula kan, turun kat selatan ni tak ada. Sebab itu memang
memang dia punya kedudukan yang betul, yang tepat, yang sesuai dengan dunia. Dan sepatutnya macam mana kita terima apa yang Allah telah tentukan hukumnya pada matahari, begitulah sepatutnya kita kena terima apa yang Allah tentukan untuk manusia. Ya, yang kata hukum-hukum apa? Hukum hudud. Itu yang sesuai dengan manusia. Macam mana hukum matahari sesuai dengan alam, begitulah hukum Allah sesuai dengan manusia. Ya, macam hari ni kan, yang paling kita takut apa dia? Jenayah menyembah asid. Kan, itu yang antara yang tertinggi. Allah. Tapi cuba tengok penyembah asid. Apa hukumannya? Apa hukumannya? 10 tahun dalam penjara, makan tanggung. Yang kena sembah asid je. Allah Akbar. Menderita semua hidup. Ya, macam hari ni kan, macam sahabat yang budak yang dorang yang kena sembah dengan siapa ni. Orang tak siuman ke kan? Tengok apa yang berlaku. Kan, ya, pergi sekolah budak kawan-kawan AJ, kan keluar dia potong kena kan? Allah. Ya. Jadi ini di antara maknanya apa kita tengok kan? Ya, ketidakadilan. Dalam Islam jangan buat main. Islam macam mana? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithla ma i'tada 'alaikum. Ya, barang siapa yang melakukan kezaliman, maka dia layak dibalas kezaliman itu setimpal dengan dia. Maksudnya apa? Kalau dia lempar asid, kita boleh lempar asid balik kat muka dia. Apa pada budak? Baru dia rasa semua bagi rasa kan? Macam mana hang lempar kamu ke orang, aku pun boleh lempar kamu ke orang. Maka kita suka lah dekat mana, okey. Suka muka orang kena tu banyak mana tu. Kan? Nampak kan? Ukur kan? Ambil apa kan? Okey. Kita kan bentuk yang sama. Tempat sama, okey, ambil asid. Ambil asid yang sama. Asid pun kena sama. Kan? Tempat pun mesti sama. Tak apa. Yang lain tu kita bubuk. Getah apa tak bagi kena kan? Kalau buat macam tak ada tak orang mana nak lempar asid tu. Ikat 3 kali. Sungguh orang tak berani. Itu kata hukum Allah. Ya, hukum Allah ni memang cukup adil. Tapi bila manusia tidak dihukum dengan hukum Allah, takat masuk jangka 10 tahun, makan tanggung, tak ada apa. Keluar lempar balik. Kan? Nampak? Ni, ya, yang orang yang menanggung tu kesian. Ya, ini contoh lah. Baik. Jadi maknanya kita kena faham, bila kita menyebut tentang alam ini kadang-kadang cara Allah SWT nak menarik perhatiannya kepada semua perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Allah nak menarik perhatian kita. Itu kalau Allah cerita haiwan, kan, binatang, tumbuh-tumbuhan, nampak? Bukan semata-mata cerita tentang lembu dah. Berapa Allah cerita lembu? Kalau semata-mata lembu tu untuk di mana dah? Pengajaran kepada kita. Ya, tumbuh-tumbuhan pun ada pengajaran yang boleh kita ambil. Kalau kita kena setiap ayat Quran bermula daripada Bismillah tu, sampailah minal jinnati wan nas, mesti ada pengajaran yang kita keluarkan untuk kehidupan kita sekarang. Ya, banyak orang kadang Bismillah tak dia tak kata dia. Dia tahu Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Itu je. Kan? Dia tak boleh nak kaitkan dengan apa? Dengan kehidupan dia. Ya, macam mana yang dikatakan pemurah Allah? Ya, macam mana yang dikatakan penyayang Allah? Kan? Adakah dengan pemurah Allah tu kita boleh mengambil kesempatan? Apa? Buat maksiat, kederakan dan sebagainya. Adakah dengan penyayang Allah kepada kita tu kita juga boleh mengambil kesempatan? Agak tak apa, Allah Maha Pemurah. Jadi aku minta ampun, dia maafkan. Banyak orang dia mengambil mudah benda-benda yang betul. Baik. Jadi kita tengok lagi di sini. Jadi kita tengok yang dikatakan mentakwir matahari adalah terlipat matahari dan jatuhnya daripada tempatnya sekarang. Baik. Terjadi yang demikian adalah ketika runtuh alam yang kita hidup padanya dengan kehidupan dunia. Ya, itu tanda keruntuhan alam, maknanya apa? Kiamat, kehancuran, ya, kebinasaan. Ya. Adapun alam akhirat yang akan kita temui nanti tidak satu jua lagi, tinggal benda-benda yang ada sekarang. Matahari jatuh dari tempatnya sekarang dan habis dengan cahaya. Maksudnya apa? Akhirat tak terlibat. Pasal apa? Segala benda yang ada di dunia tak sama dengan apa yang ada di akhirat. Ya, jangan tanya, dia kata matahari sejengkal. Kan? Ya, di apa nama, di akhirat nanti. Adakah tu matahari dunia? Tak. Tu matahari ni. Ya, tak sama lah. Apa saja yang ada di akhirat semuanya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Sebab Allah dah bagi tahu yang ada di dunia ni kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Semuanya hancur. Tapi apa yang ada di sisi Allah di hari akhirat semuanya kekal selama-lamanya, bahkan itu adalah lebih apa? Lebih baik. Kan, matahari itu lebih hebat daripada matahari yang ada di dunia. Allah Akbar. Ini kita kena faham. Ya, jadi ini di antara benda-benda yang kita kena apa? Kena ambil iktibar dan pengajaran. Begitulah keadaannya apabila satu ketetapan Allah
Bila ia tidak letakkan di tempat yang betul, berubah. Maka itulah yang berlaku kepincangan ya, yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Macam suami isteri sebagai contoh. Ya, kan? Kalau tak betul cara hak ya antara keduanya, kan? Ya, mana ada walaupun satu hak tak ditunaikan. Maka itulah yang boleh menyebabkan apa? Penghancuran. Ya, kerosakan dan sebagainya. Sebagaimana matahari tadi yang bergerak daripada apa? Daripada tempat asalnya, maka rosak alam ini. Kalau hukum Allah tadi bergerak daripada kedudukan yang sepatutnya, maka rosaklah kehidupan. Ya, baik. Jadi kita tengok lagi, itu yang pertama. Jadi maknanya cerita tentang apabila matahari itu ya Allah lipat. Tapi ingat ya, dalam bahasa Arab iza ini dipanggil harfu syarat. Ya, iaitu huruf yang seolah-olah ya menunjukkan ada suatu benda yang kita perlu cari jawapan dia. Kan apabila. Ya, contoh macam ayat iza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang kemenangan, ya, pertolongan Allah dan kemenangan. Kan? Kalau kita berhenti tak kata ayat tu akan jadi tergantung apa dia? Kan, sebab dia apabila. Kan, apabila kita makan nasi, tergantung ayat tu. Kan, dia memerlukan kepada jawapan. Maka jawapan ya kepada iza jaa nasrullah wal fath pada ayat yang berikutnya. Wa ra'aitan nas. Itu jawapan dia. Ya, maksudnya bila Allah datang ke pertolongan dan juga Islam itu mencapai kemenangan, orang akan masuk Islam secara berbulu-bulu. Sama juga ayat yang kita baca ni, jawapan dia pula ada lagi. Jawapannya kita akan jumpa pada ayat yang ke-14. Ya, jawapannya Allah akan bagi pada ayat yang ke-14. Baru kita jumpa apa jawapan. Ya, jadi maknanya ini cerita, cuma kita kena ambil pengajaran ya secara umum tadi ya kepada kita. Jadi maknanya kita akan jumpa apa yang Allah nak sebut, yang Allah nak tarik perhatian kita sebenarnya. Baik, yang kedua, inqidarun nujum wa idzan nujum munkadarat. Baik, jadi kita sambung ayat yang kedua. Jadi kita tengok wa idzan nujum munkadarat yang bermaksud atau bertebaran ya. Bintang-bintang. Apa yang dikatakan apabila bintang-bintang itu bertebaran ya atau berserakan. Yang ini bertebaran bintang-bintang adalah bermaksud bertebaran dan rosaknya dan habis cahayanya yang bergemerlapan. Itu maknanya apa? Bintang yang kita tengok hari ini menjadi petunjuk ya. Kalau macam orang yang pergi belayar dan sebagainya. Pada arah utara, selatan ya, banyak mereka berpandukan bintang. Maka berpandukan bintang selain daripada alatan-alatan yang canggih lah ya. Tapi bila sampai satu masa bintang dah tak boleh jadikan sebagai petunjuk, habis ya. Pasal apa? Sebab macam tadi juga ya, matahari berubah kedudukan bintang berserak ya. Kan bintang pun jadi orang kata apa, tak boleh dah kita nak gunakan sebagai apa? Petunjuk ya, membantu kita dalam apa? Dalam perjalanan dan sebagainya ya. Baik. Jadi ini juga menunjukkan antara tanda kiamat ya. Kemudian yang ketiga, tasyirul jibal wa idzal jibal suyirat, yang bermaksud atau menghalau bukit-bukit ya. Lihatlah dia kata ayat yang ketiga ya, menghalau bukit-bukit atau memaksa bukit itu pindah tempat. Terjadinya ketika kegoncangan yang menggemparkan atau menggoncangkan bumi sesangat-sangatnya. Maksudnya apa? Tasyir ni lebih kepada apa? Maknanya Allah ubah. Kan ya, Allah gerakkan bukit tu daripada tempat dia. Ya, sini apa bukit dekat sini. Yang contoh paling mudah. Bukit Propit jauh. Bukit Keledang. Kan? Selama ni kita dah tengok katalah kan, kita duduk naik motor, duduk nampak belah kanan. Kan, kemat tu pindah belah kiri. Itu maksud dia. Kan? Itu dia antara maksud tasyirul jibal. Mana Allah ubah dia. Ya. Bayangkan bukit selama ni kita kan seumur hidup kita tengok belah kanan, tiba-tiba tukar belah kiri, tak pelik kan? Itu tanda kiamat. Ya, hampir sangat betul. Sebab kegoncangan yang dahsyat sampai dia boleh ubah tempat. Kan? Ya, boleh ubah tempat. Allahu Akbar. Kalau ubah kedudukan barang lain, ni bayangkan bukit dia ubah. Macam tapak rumah kita, kan boleh bayang. Kan? Kita punya pasal konkrit berapa meter tu dalam. Kan? Tengok-tengok berubah tempat. Itu juga antara. Maknanya Allah nak beritahu apa saja yang ada di dunia ni, yang walaupun secara zahir kita nampak macam apa kejap, nampak mantap, satu hari dia akan dapat terungkap.
ya, akan tercabut dan sebagainya. Ya, mana tak ada benda yang kekal kat dunia. Jadi kita jangan berbangga dengan perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Ya, sebagaimana bukit yang hebat dari pemboleh-pemboleh, apatah lagi kita, Allah. Ya, baik. Jadi itu adalah keadaan yang apa? Yang ketiga kita tengok lagi. Maka putuslah dan bercerailah bukit itu dari dasarnya. Sebab itu berjalanlah bukit-bukit itu di udara, di atas bumi. Itu dia. Dan kadang-kadang berterbanganlah dia di atas kepala masa seperti awan layaknya. Ya. Kalau dalam apa nama surah An-Naba dulu kan. Ya, wa taral Allah SWT wa taral dan ayat tu. Yang bukit tu nampak macam jalan. Ya, bukit tu nampak jalan. Ini macam bukit Keledar, macam mana boleh jalan? Sampai begitu sekali. Tapi rupa-rupanya bukan bukit dah, tu gambaran bukit. Bila kita pegang, bukit tu seolah macam debu. Hancurlah bukit. Ya, kerana itulah tanda apa? Nak kiamat. Ya, tanda kehancuran. Ya, bumi ini, kehancuran alam ini. Baik. Jadi dikata di sini, kan berterbangan. Kadang-kadang dia kata berterbangan. Nampak bukit terbang. Bukit tu terbang. Ya, seolah-olah seperti awan dia kata. Ya, baik. Kejadian tersebut adalah ketika datang ajal atau matinya segala makhluk dan runtuhnya alam dunia. Ya, dan berlakulah ketika itu kehendak hikmah ketuhanan akan meruntuh bumi dan bertukarlah susunan alam sekarang dengan susunan baru yang akan tetap selama-lamanya. Tidak akan dirubah-rubah lagi. Itu dia. Ya, maknanya alam habis semua berubah. Pasal apa? Pasal ingat. Ya, bila dunia ini hancur maka menjelma akan akhirat. Ya, kita kena faham ketika seorang seorang maharaja, saya tengok maharaja apa yang Nabi pernah menghantar. Ya, Nabi menghantar apa namanya? Satu surat masuk Islam. Maka Nabi bila tertubuh di kerajaan Islam, Madinah, Nabi tu hantar surat. Ya, kepada segala maharaja-maharaja yang ada di sekeliling. Termasuklah apa nama Raja Najasyi kan, ya, yang membantu umat Islam masa berhijrah ke Habasyah kan. Ya, Nabi hantar surat juga kan. Ya, yang mengajak dan menyeru mereka tadi, maharaja, segala raja-raja itu semua memeluk agama Islam. Ada seorang raja yang dia jawab kepada Nabi, dia kata sebab Nabi surat senangnya, Nabi Muhammad